Oke, saya juga mengucapkan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar DBM 1 semester 1 bagi yang mengikuti kod khusus DMD 1133 Safety Management. Jadi ini adalah lab sheet untuk praktikal bagi tugasan berkumpulan. Okey. Jadi ini adalah topik yang kalau awak lihat pada course outline kita, dia adalah topik yang kelima. Okey. Safety Practice Audit. Baik, saya terus sentuh kepada task yang awak perlu lakukan. Okey, kepada pelajar-pelajar yang tidak menyertai Google Meet, cikgu pada sebelah petang hari ini, hari Khamis, pagi tadi. Jadi cikgu akan sharekan ini di dalam YouTube untuk memudahkan bagi awak yang tidak mengikuti kelas cikgu lah. Okey. Baik, berkenaan dengan tugasan ini, jadi cikgu sudah agihkan kepada setiap kumpulan kan. Jadi peranan ketua kumpulan akan menerangkan kepada awak. Jadi untuk penerangan ini kepada yang tidak mengikuti Google Meet cikgu secara bersemuka ataupun melalui atas talian, jadi awak boleh baca. Okey. Baik, cuma cikgu akan terangkan sedikit berkenaan dengan objektif audit. Okey, secara umumnya kalau awak lihat dekat sini, okey, tujuan audit yang dijalankan adalah untuk mengadakan suatu kemudahan keadaan dan suasana keselamatan dan kesihatan yang sehat setakat yang praktikal melalui satu sistem audit keselamatan dan kesihatan yang dapat mempertingkatkan tahap keselamatan dan kesihatan anggota atau pekerja sesebuah organisasi atau syarikat dan juga orang mendapatkan perkhidmatan di syarikat tersebut. Okay, khususnya mengadakan satu sistem pemeriksaan bagi menentukan aktiviti aspek keselamatan dan kesihatan mengikut kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja tahun 1994. Okay, yang kedua, mengenal pasti tahap pelaksanaan aktiviti keselamatan dan kesihatan dan juga kebajikan yang dijalankan di fasiliti anggota. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kesedaran anggota atau pekerja semua lapisan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja. Memberi cadangan langkah-langkah penambahbaikan bagi kekurangan yang dikenal pasti. Baik, itu adalah antara objektif mana audit itu harus dilakukan dan dijalankan di sebuah organisasi ataupun di sebuah syarikat. Okey, yang pertama yang kita lihat adalah di sini khususnya kita nak mengadakan satu sistem pemeriksaan. Okey, yang kedua adalah mengenal pasti tahap pelaksanaan aktiviti keselamatan dan kesihatan tersebut. Okey, yang ketiga mengenal pasti tahap kesedaran anggota pekerja dan yang keempat memberi cadangan langkah-langkah penambahbaikan. Baik, itu adalah antara tujuan khusus kenapa pentingnya tujuan audit ini, audit keselamatan itu perlu dilaksanakan ataupun dipertingkatkan di sebuah organisasi ataupun syarikat. Okey. Baik, saya akan terus kepada di sini. Jadi dalam task ini nanti iaitu ada empat skop, empat komponen audit keselamatan yang perlu dilaksanakan dalam tugasan ini nanti. Okey, pengurusan, keselamatan, kesehatan dan kebajikan. Kebajikan ni maksudnya kepada anggota pekerja ataupun pelajar lah. Okey. Ini kalau di college iaitu kepada pelajar. Okey, semua ini adalah melibatkan kalau pengurusan ini adalah melibatkan staf dan juga ini keselamatan melibatkan staf dan pelajar. Ini juga melibatkan staf dengan pelajar, ini pun melibatkan staf dan pelajar. Dan secara tak langsung semua ini adalah yang terlibat adalah pelajar dan staf. Okey. Seterusnya yang panduan peranan juru audit. Okey, ini adalah peranan juru audit menjalankan tengok perkataan menjalankan, kata kerja sini menjalankan audit. Okey, menjalankan audit keselamatan
menjalankan audit verifikasi. Verifikasi ini kita nak tentukan sasaran, mengikut sasaran yang telah ditetapkan. Oke, kemana? Ke tempat-tempat yang telah dihaskan, yang kita nak target audit tersebut. Oke, yang ketiga ada menjalankan audit berdasarkan aduan dalaman dan luar. Oke, ini aduan dalaman ini adalah di dalam organisasi tersebut. Luar ini orang daripada luaran. Contohnya kalau di college ataupun di mana-mana organisasi tersebut ada aduan luar, contohnya daripada orang awam, ada benda-benda yang boleh mendatangkan kemudaratan, yaitu dari segi kesehatan kita dan keselamatan. Contohnya anjing berkeliaran di kawasan college ataupun apalagi kalau di luar college, contohnya ada kawasan-kawasan yang menandakan menakung minyak pelincir contohnya, ataupun air. Oke, boleh menyebabkan nyamuk membiak. Oke, itu sebenarnya audit ini dilakukan. Oke, seterusnya menjalankan audit atas arahan pentadbiran dan pengurusan. Oke, yang seterusnya kelima, menganalisa hasil audit dan mengemukakan cadangan penambahbaikan. Oke, itu adalah peranan juri audit. Oke, juru audit ini adalah orang yang telah kita lantik. Oke, dalam tugasan ini nanti kamulah yang akan melaksanakan audit ini tersebut. Orang yang melaksanakan audit tersebut dipanggil juru audit. Oke, peranan pasukan audit adalah melakukan audit, menganalisa hasil audit, melakukan audit semula mengikut tahap pencapaian audit sebelum, menilai tindakan penambahbaikan yang telah dilakukan. Oke, itu peranan peranan yang harus dilakukan oleh pasukan audit ini. Oke, tanggung jawab ketua audit. Oke, ini yang ini ahli dia, satu pasukan, yang B ini. Oke, dan tanggung jawab ketua audit ini menyediakan laporan audit, mengambil tindakan susulan ke atas saranan pasukan audit negeri. Ini kalau negeri Sarawak lah, tapi kalau kita college lah. Oke, audit dalaman. Seterusnya usaha untuk mengenal pasti ketakuran. Oke, ketakaturan ini adalah kita patuh tak patuh pada perkara yang telah ditetapkan. Oke, kebesaran, kesesuaian proses pelaksanaan sistem pengurusan audit quality. Oke, audit susulan, yaitu selepas itu ada pelaksanaan audit yang akan datang. Maknanya selepas sebulan audit pertama dijalankan, tindakan susulan adalah audit yang kedua lah. Oke, yang dilaksanakan seterusnya audit dalam. Oke, seterusnya laporan audit dalaman. Laporan audit ini adalah disediakan oleh pasukan audit dalam, yang merumuskan kepada penemuan-penemuan audit, tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan yang telah dan yang belum diambil oleh pihak yang ditentukan. Oke, itu adalah tujuan audit dalaman. Mereka bertindak dulu terhadap kepada penemuan-penemuan audit ini adalah perkara-perkara benda-benda yang dijumpai semasa mereka audit. Oke, lepas itu dibetulkan, tindakan pembetulan. Lepas itu tindakan pencegahan dia dan penambahbaikan dia, apa yang perlu dibuat. Kalau contohnya longkang tersumbat, oke, tindakan susulannya adalah ada ambil gambar. Lepas itu the second photo membuktikan ada tindakan susulan adalah ada orang yang membetulkan parit itu tidak tersumbat lagi lah. Itu maksudnya penambahbaikan. Baik, itu laporan status audit. Oke, ini tak perlu juga terangkan. Itu berkaitan dengan dapat cikgu terangkan semula. Diambil serta isu-isu berkaitan dan ketakuran yang melibatkan dasar dan mengeluarkan putusan pihak pengurusan atasan. Oke, lepas itu H ini pasukan audit dalam. Pegawai dan kaki tangan yang dilantik oleh wakil pengurusan bagi mengaudit sistem pengurusan kualiti keselamatan dan kesehatan. Yaitu pasukan audit dalam, yaitu wakil pengurus. Dalam satu organisasi tersebut ada wakil pengurus, yang memastikan audit sistem ini, pengurusan sistem kualiti
kualiti keselamatan dan kesehatan lah, ada wakil daripada pihak tertinggi lah, pihak tertinggi. Contohnya kalau di kolej ada pengarah adalah, ataupun timbalan pengarah adalah wakil pengurusan. Baik, oke, ini adalah prosedur kerja. Baik, ini nanti wakil ketua ataupun ketua akan menerangkan kepada awak. Jadi yang ini awak sudah faham. Baik, cikgu akan terus kepada borang yang untuk audit tersebut dah. Okey. Okey, ini adalah borang pelaporan audit ini. Okey, jadi setiap wakil nanti, okey, tajuk adalah berkaitan dengan audit dalaman. Okey, audit dalaman, tarikh awak letak apapun tarikh yang awak cadangkan lah untuk mengadakan audit. Okey, tarikh pengantaran adalah pada minggu hadapan, iaitu pada 15 Julai. Okey, 15 Julai. Okey, nama mesti adalah nama ketua, di atas nama kebenaran dan kumpulan awak. Jadi setiap kumpulan sudah cikgu tetapkan, kumpulan 1, 2, 3, ada seramai 6 kumpulan. Baik, okey, nama cikgu. Seterusnya ini adalah borang audit tersebut. Okey, borang ini harus diisi oleh ketua. Okey, nama pegawai yang dihubungi, awak boleh letak nama mana-mana pegawai yang ada di kawasan tersebut. Contohnya bengkel otomotif, ketua bengkel dan program. Okey, jumlah anggota awak boleh letak 30 orang. Okey, tarikh pemeriksaan awak boleh letak apa tarikh yang awak cadangkan, dan tarikh akhir pemeriksaan. Baik, ini format ya. Format. Okey. Dan di sini adalah contoh untuk awak isi. Ini contoh yang cikgu dah isi. So, ini adalah bagian A ya, pengurusan keselamatan dan kesehatan. Ini adalah borang yang akan harus kita gunakan untuk kita audit dah. Contoh saya bagi di sini adalah dasar keselamatan dan kesehatan. So, contohnya mempunyai dasar. Dasar ini adalah polisi, yaitu polisi langkah-langkah peraturan yang perlu berada di dalam bengkel. Ada tak dasar itu dipamerkan? Okay, sekiranya ada mempunyai dasar, ada. Okey, letaklah 2. Okey, ini skala 2. Okey, ini pemberat dia. Ini pemberat dia darab 3. Jadi kalau 2 darab 3 adalah 6. Okey. Okey, dasar. Terusnya dasar dipamerkan. Yes, ada. Okey, ada. Letaklah 2. Okey, darab 3 dapat 6. Baik, dasar dimaklumkan. Okey, ada tak ketua bengkel ataupun ketua bengkel memaklumkan ataupun disubordinasi itu ada memaklumkan kepada pekerja? Okey, ini persepsi awak. Awak macam mana awak nak letak? Jadi kalau rasa patutnya benda ini kita buat temu ramah lah kepada pelajar ataupun kepada anggota ataupun kepada pekerja. Kiranya tak ada, awak letak kosong, ataupun ada tetapi tidak ingat. Dia ada, mana kalau kita interview bekerja, mereka ingat mananya, letak 2 lah. Kalau tak ada, jadi kosong darab 3, jadi kosong. Okey, kandungan dasar, okey, lengkap, letak 2. Okey, ini adalah bagian pengurusan keselamatan dan kesehatan, bagian A. Okey, awak tengok sini. Ini jawatan kuasa, ini notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease. Okey, ini benda-benda yang menyediakan platform yang sesuai bagi menerima aduan. Okey, ini maksudnya borang aduan lah, borang aduan. Baik. Sekiranya benda ini kan benda tu tak ada, awak letak kosong lah. Kalau tak ada, sebab awak adalah juru audit. Okey. Kalau ada letak 2 ataupun 1. Okey, yang hitam ini maksudnya awak tak boleh masukkan. Dia mesti jawapan dia kosong ataupun 2. Okey. Kosong ataupun 2. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Okey, setelah awak dah isi ini, markah ini kan.
markah ini, ada isi markah diperolehi sampailah masuk tuh. Jadi sampailah selesainya sehinggalah kepada bagian bagian kelas kali, yaitu tambahan. Oke. Jadi total up kan bagian E ada 5 bagianan, 5 bagian E, B, C, D dan E. Oke. Total up semua kan. Jadi oke, ini contohnya lah. Oke, markah penuh setiap itu adalah ini ya, markah penuh ya. Oke, total up tambahkan semua. Yang inilah awak tambahkan. Oke, contohnya bagian D berapa? Sini contoh total ini. Contohnya bagian D ini dia dapat 10 kan. Oke. Bagian E tadi 80. Oke, totalnya semuanya adalah 162 markah. Baik, setelah itu barulah 162 dibagikan dibagikan ini markah penuh, ini jumlah kecil. Dibagikan dengan 300 darab dengan 100. Jadi dapatlah totalnya adalah 81%. Oke, right. Oke, bagian ini juga perlu awak isi perancangan audit ini awak harus isi. Oke, ketua audit harus isi perancangan audit. Apa the next tindakan susulan yang akan awak lakukan? Oke, awak baca bagian yang di atas tadi, yaitu perancangan audit tindakan susulan. Baik, seterusnya bagian B, program dan tempo pemasangan audit. Sila masukkan. Oke, cadangan yang akan awak laksanakan untuk the second audit. Okay. Lepas tu ringkasan mesyuarat dan pra-audit. Oke, ini antara kamu dalam juru audit apa penemuan yang awak jumpa. Oke, terusnya yaitu adalah laporan AM dapatan audit berkenaan dengan pengurusan keselamatan dan kesehatan pekerja. Oke, ini laporan AM ini dapatan audit apa yang awak dapat semasa awak buat audit. Oke, yang awak isi pada bagian catatan. Contohnya, awak boleh juga mengkritik borang tersebut. Kalau borang itu tidak mencukupi ruangan dia, kriteria dia. Lepas itu, selain daripada borang itu, markah pun boleh dikritik juga. Oke, laporan AM dapatan audit keselamatan berkenaan dengan jentera dan bangunan. Oke, ini pada bangunan dan jentera lah. Oke. Oke, bagian F, dapatan audit berkenaan dengan keselamatan. Ini merujuk keselamatan. Oke, bagian G, laporan audit berkenaan dengan pelanggan ataupun orang awam. Oke, ulasan keseluruhan pemeriksaan. Pembincangan dan kesimpulan. Ini pembincangan kesimpulan adalah bagi setiap juru audit apa kesimpulan, apakah refleksi yang awak dapat, maksudnya apa yang kesimpulan yang awak nak letak ataupun keseluruhannya awak contohnya awak letak keseluruhannya pasukan kami daripada kumpulan audit kami telah amat berpuas hati kah, tidak berpuas hati, ataupun awak letaklah daripada dapatan persentase hanya 81%, yaitu di dalam kategori cemerlang. Itulah antara kesimpulan yang awak letak. Oke, itu awak letak menggunakan bahasa awak sendiri. Baik, ini pelaporan tindakan yang perlu diambil. Oke, tindakan yang perlu diambil. Oke, contohnya bagian pengurusan keselamatan dan kesehatan pekerja. Di dalam ini awak contohnya bagian pengurusan apa? Jadi contohnya di bagian pengurusan adalah papan tanda ataupun dasar-dasar polisi tidak dipamerkan dengan betul. Itulah harus dibetulkan semula, begitu contohnya. Oke, sama juga dengan keselamatan pekerja. Oke, pekerja contohnya tidak memakai kasut keselamatan senantiasa di kawasan bengkel, begitu, ataupun hanya tidak
pekerja tidak mengutamakan keselamatan semasa menjalankan kerja-kerja membaiki ataupun servis kenderaan, tidak menggunakan peralatan PPE. Begitulah. Kesehatan macam mana? Kesehatan contohnya ada di kalangan pekerja dia sakit tetap turut kerja, begitulah. Okey. Selain itu terdapat jentik nyamuk di dalam takungan minyak ataupun takungan air bekas simpanan takungan minyak lah, ada jentik-jentik begitu, ataupun ada longkang tersumbat kah begitu. Okey, awak gunakan 4 kaedah, 4 kualifikasi ataupun 5 aplikasi HIREC itu hazard identification. Saya cikgu harap awak masih ingat awak kalau tak awak rujuk kepada iaitu PowerPoint cikgu, iaitu dipanggil risk management. Okey, lepas tu sama dengan kebajikan. Okey, kebajikan pekerja macam mana? Terjagakah, tak terjagakah? Okey, tindakan apa yang awak rasa, awak dapati. Okey, keselamatan pelanggan macam mana? Okey, adakah orang luar masuk sebarangan hingga masuk ke kawasan tertentu, hanya patutnya berada di ruang tertentu. Okey, macam itu. Okey, daripada ini hasilnya daripada bahagian A, B dan C tadi sampai E ini bagilah cadangan. Okey, cadangan ni daripada awak sendiri . Okey, yang seterusnya soalan latihan ni harus dijawab. Jangan dibiar kosong, sila jawab. Okey. Baik, ini adalah garis panduan standard pemakan audit tersebut . Okey. Jadi amat jelas di sini, dan sekiranya tak faham awak boleh bertanya kepada cikgu dan awak PM atau WhatsApp di dalam grup kita. Baik, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Cikgu harap semuanya berjalan dengan baik untuk pelaksanaan pemetangan yang seterusnya yang akan laksanakan secara berbulan. Baik, sekian, terima kasih.